Baik, seterusnya kita berita langsung ke negeri Selangor. Fokus hari ini, MBSA terus mengorak langkah ke hadapan dalam memberikan kemudahan kepada penduduk. Untuk perkembangannya terus bersama Samsiah Samsi. Silakan. Baik, terima kasih Alif. Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA terus mengolak langkah ke hadapan dalam memberikan kemudahan terbaik kepada pengguna dan penduduk di bandaraya ini. Ini apabila pihak berkuasa tempatan itu bakal memperluaskan inisiatif bayaran tanpa tunai menjelang awal tahun hadapan susulan sambutan baik pengguna sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Datuk Bandar Shah Alam, Datuk Zamani Ahmad Mansur berkata, inisiatif pembayaran tanpa tunai ini bakal menyediakan medium bayaran secara dalam talian seperti perbankan internet, terminal kad, JomPay dan Snap and Pay. Katanya, jumlah mereka yang membayar tanpa tunai ini meningkat lebih 60% pada tahun ini. Pada tahun 2022 ni kita akan mewajibkanlah mana setiap penduduk ataupun pengguna perkhidmatan di MBSA akan menggunakan cashless iaitu tanpa tunai sebarang untuk pembayaran sama ada cukai yang kita kata tadi, tempahan dewan dan pelbagai lagi perkhidmatan kita. Ini yang kita laksanakan ini, itulah kata bertujuan satu menyahut sebenarnya seorang kajian apabila norma-norma baru yang kata kita kurangkan maknanya orang datang ataupun hadir. Satu, dia dapat menjimatkan masa lah. Yang kedua, mungkin kita dapat mengurangkan penularan daripada COVID-19 itu sendiri. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran inisiatif berkenaan yang berlangsung di auditorium MBSA di Shah Alam. Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA sedang dalam proses menempatkan semula tapak-tapak gerai penjaja yang menerima lesen sementara pada tahun ini. Langkah itu susulan daripada tempoh sah lesen terlibat yang akan tamat pada akhir Disember ini. Datuk Bandar Shah Alam, Datuk Zamani Ahmad Mansur berkata, penjaja yang berhasrat meneruskan perniagaan boleh berhubung dengan pegawai MBSA bagi memudahkan urusan penempatan tapak gerai yang disediakan. Nak kata dia jauh tidak, tapi dia sebenarnya lebih selesa sebenarnya. Tempat-tempat yang kita sedia itu bukanlah duduk orang kata kawasan-kawasan di tepi-tepi hutan, tidak. Sebenarnya di kawasan-kawasan parking yang memang kita sediakan, kawasan parking terutamanya yang tidak jarang digunakan. Sekarang ni kita jadikan kawasan-kawasan sementara untuk mereka penjaja. Beliau mengulas mengenai status penjaja sementara di bawah pentadbiran pihak berkuasa tempatan PBT itu yang akan tamat pada Disember ini. MBSA pada masa sama belum menerima arahan lanjut berhubung inisiatif pemberian lesen sementara pada tahun hadapan. Namun MBSA berusaha menempatkan penjaja terlibat ke kawasan yang lebih selesa. Menjamu selera di tengah-tengah Laman Tebu pastinya suatu pengalaman menarik apabila anda singgah ke Laman Tebu Ideal di Sungai Besar Sabak Bernam. Tempat makan tular yang dibuka secara suka-suka semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP tahun lalu itu kini telah membuka pintu rezeki buat pengusahanya. Pemiliknya, Syahrizan Azrina Sabudin berkata, pada mulanya beliau dan suaminya menanam pokok tebu di depan rumah bagi tujuan landscape, namun mendapat ilham untuk membuka gerai di dalam laman tersebut. Kami memang tanam tebu ni hanya untuk buat landscape, and then bila dah jadi landscape, kita orang santai minum petang di cacah pokok tebu. Dan suami pun cakap macam seronok dia duduk cacah pokok tebu, jom kita, apa kata kalau kita buka kedai. Jadi ada keunikan lah yang lain pada yang lain. Di situlah tercetusnya dia punya idea dia. Sebelum ini, beliau hanya menjual air tebu dan 10 bungkus nasi lemak untuk mengisi masa lapang. Namun setelah membuka gerai berkenaan, beliau telah menambah pelbagai jenis menu baru.
Antaranya laksa, mi kari udang lipan, nasi impit kuah kacang dan ayam kepak madu, termasuk kuih kampung seperti kuih tradisi Jawa, punten. Walaupun kawasan makan sepanjang 1 km, namun pengunjung terpersona dengan cara pokok tebu ditanam secara tersusun dan tidak melepaskan peluang bergambar di laman tersebut. Suasana laman ni agak menarik dengan dia punya landscape yang agak tersusun. So nampak agak kita boleh katakan agak menarik lah pada pandangan mata kita kan. So tak rugilah kalau ada orang luar yang datang ke sini. Duduk begitu jauh tetapi berminat datang kemari atas sebab-sebab kelainan dan satu unik dengan kawasan persekitaran environment yang diadakan sini berbeza daripada tempat lain. Dan boleh dikatakan saya jadi jalan utama sedangkan saya jauh daripada sini. Abang ni pun tahu saya duduk mana, tetapi hati saya begitu terpaut dan tertarik dengan prasarana yang disediakan oleh idea. Selain menikmati pemandangan laman tebu, pengunjung turut disajikan dengan keindahan sawah padi yang menghijau. Sekian saja berita dari RTM Selangor. Kembali kepada Alif di Angkasa Puri.